qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita bertakwa. Ada perkaitan. Allah Ta'ala kata dalam awal surah Fatihah, kitab ini petunjuk bagi orang bertakwa. Dan antara pesanan Quran adalah jadikan, fardukan ibadah puasa supaya selama mana kita berada dalam Ramadan, kita jadi orang yang bertakwa. Itu pertalian yang ada dalam Al-Quran. Apa maksud takwa? Nabi SAW kata, at-taqwa hahuna. Takwa tu ada kat sini. Takwa berada dalam hati. Okay, maksud takwa adalah kita dalam orang lelaki hari Jumaat, tiap-tiap kali khatib akan baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jangan, wahai orang beriman, bertakwalah sepenuh-sepenuhnya. Jangan mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Takwa tu, Sayyidina Umar pun tanya seorang sahabat. Maka sahabat tu jawab, seperti mana berjalan di atas duri, maka berhati-hati dengan duri tersebut. Maka kita, kehidupan seorang muslim, muslimah, buat segala perintah Allah dengan cermat dan teliti. Cermat dan teliti. Ramai orang boleh buat suruhan Allah, boleh puasa, tapi tak cermat dan teliti. Contoh, dalam puasa tak cermat dan teliti, apa dia? Dalam ibadah puasa, cermat dan teliti, dia ada 3 benda. Kena jaga cermat teliti pada 3 perkara. Pertama, secara zahir, iaitu tidak makan, tidak minum, dan tidak menjaga nafsu syahwat. Yang kedua, kena jaga anggota-anggota lain. 7 anggota dalam tasawuf tersebut. Mata, lisan, pendengaran, tangan, kaki, kemaluan dan sebagainya. Yang ketiga, kena jaga hati. Itu jaga 3 perkara ini, maka puasa kita akan dapat puasa orang yang cermat dan teliti. Ramai orang yang boleh tak makan, tak minum, tapi mulutnya masih lagi mengata dan mengumpat. Imam Ghazali kata, puasa kena sampai tahap khawasul khawas. Jaga semua anggota ni supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang terlarang. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dan amalan khatam Quran dalam bulan Ramadan ni, kalau kita tengok sejarah yang dinukilkan oleh para ulama, contohnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Yang kita baca ni kitab Mashaf Uthmani, ikut cara macam Sayyidina Uthman tulis. Sayyidina Uthman, dia akan khatam Quran dalam setiap rakaat di hadapan Kaabah dalam bulan Ramadan. Sekali semayang, 1 rakaat tu khatam pada Al-Fatihah sampailah qul a'udzu birabbin nas. 1 rakaat di hadapan Kaabah. Amalan para sahabat. Contohnya Nabi SAW, satu hari Nabi Qiyamulail. Nabi Qiyamulail ada seorang sahabat masuk. Sahabat tu masuk, Nabi tengah baca Fatihah. Kemudian Nabi sambung Baqarah, kemudian kami sambung Ali Imran, kami sambung Nisa. Baru Nabi rukuk. Kalau kita tengok Fatihah, Baqarah, Nisa, Ali Imran, Nisa tu dah ada dekat berapa juzuk? Dekat 5 juzuk lebih. 1 rakaat Nabi baca 5 juzuk lebih. 5 juzuk tu kalau nak baca berapa lama? Kalau orang yang lancak baca dekat 2 jam lebih. 1 rakaat. Kemudian sahabat tu kata, lepas habis suratul Nisa, Nabi duduk, Nabi rokok. Sahabat tu kata, rokok Nabi macam mana Nabi berdiri tadi. Rokok dia dekat macam mana kadar bacaan suratul Al-Baqarah sampai surah tu Nisa. Kemudian Nabi bangun i'tidal. I'tidal tu sama dengan panjang dengan berdiri tadi. Nabi sujud pun sama panjang dengan berdiri tadi. Kemudian sehinggalah Nabi bagi salam. Kemudian masuk waktu subuh, Bilal datang azan. Itu hebatnya amalan para sahabat dalam bulan Ramadan. Jadi insya-Allah sama-sama kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagikan kefasihan lidah kepada kita, boleh sama-sama kita khatam Quran dalam bulan Ramadan ini, dan supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan betul dan tepat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah balik kepada Ustaz Hafiz. Jazakumullah Fadil Ustaz Ahmad Afif bin Hadi Ahmad Zaki
Al-Hafiz. Jadi tuan-tuan saya ulang untuk sepanjang bulan Ramadan, bacaan hizib dan kitab adab kita tangguh. Kita akan bertadarus dan mengambil istifadah daripada isi Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustaz Afif lah. Mana kita mula 8.30. Jadi boleh tuan-tuan bawa Quran dari rumah pun tak apa. Bawa. Kita mula 8.30 sampai kira terus untuk guru yang pertama lah. Untuk yang pertama insya-Allah. Jadi untuk minggu ni dan sepanjang minggu-minggu di bulan Ramadan insya-Allah. Selepas itu tuan-tuan, saya nak umum sekali lagi untuk program ke ziarah ilmiah dan pengajian kitab Bustanul Arifin. Kita akan khatam kitab Bustanul Arifin di Palembang pada 6 hingga 12 Disember dengan perbelanjaan RM1,200. Tuan-tuan boleh maklum SMS segeralah ke anak-anak nak dahulukan sehati kita lah. SMS segera kepada anak 019 573 5741. Jadi alhamdulillah tuan guru kita pun sudah sampai. Baik tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya dapat sama-sama pagi ini kita bersama dengan kitab Riyadhus Salihin. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pada hadis yang ke 186. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahih wa fi riwayati Abi Daud haqqa kabirina. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapaknya, daripada datuknya, radhiyallahu anhu. Sanad ni cuba tengok tuan-tuan. Amr dia mengaji dekat ayah dia Shu'aib. Shu'aib mengaji daripada ayah Shu'aib, datuk pada Amr. Ni anak cucu semua untuk guru periwayat hadis. Ammar daripada Shu'aib, Shu'aib daripada ayahnya, ayah daripada datuknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah daripada golongan kami orang yang tidak mengasihani kanak-kanak dan tidak tahu memuliakan orang tua. Laisa minna
bukan ajaran kami, bukan passion kami, bukan style kami, bukan sunnah kami. Bukan sunnah kami, orang yang dia ni tak kesian kepada yang kecil dan tak tahu memuliakan orang tua. Yang kecil, yang rendah maksudnya. Bila kita jadi orang tua, kita kena kesian kat budak. Kita jadi ketua, kita kena kesian kat orang bawah. Jangan mencekak pinggang semata. Begitu juga orang yang tak reti hormat orang tua. Dia bercakap orang tua orang muda serupa ya. Pakai tunjuk kaki cekak pinggang. Orang tua kena hormat, budak-budak kena kesian. Laisa minna, bukan dari ajaran kami. Banyak hadis-hadis yang bunyi laisa minna. Nabi habah, ni bukan style kami. Style orang Islam ni macam mana? Style yang Nabi ajak, kat budak-budak kena kesian. Kita pun selalu budak-budak lah, budak-budak makan dulu, you know. Orang tua dulu. Orang tua dulu kat budak-budak dulu makan. Budak-budak dulu tu orang tua. Nanti saat bagi budak-budak lah, budak-budak lah ni makan dulu. Tu kita kesian. Kesian, mana kesian ni bukan tak kesian saja. Kita bantu, kesian ke anak-anak muda, tu yang bantu bagi dia mengaji, bagi dia reti, bagi dia apa, tu kita kesian. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Dan Tirmizi berkata, hadis ini hasan lagi sahih. Imam Tirmizi di hujung hadis ni buat satu komentar. Hadis ni ada hasan, ada sahih. Makna ada riwayat yang hasan, ada riwayat susur galor yang hasan, ada susur galor sahih. Jadi himpun dua-dua, hasan, sahih. Dalam riwayat Abu Daud menyebut hak orang tua kami. Dalam riwayat Abu Daud dia ada sikit, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif tu wa ya'rif ganti wa ya'rif syarafa haqqa kabirina. Kalimah syarafa ganti dengan haqqa. Maksud sama. Islam menyuruh umatnya supaya kasih kepada kanak-kanak dan menghormati serta memuliakan orang tua-tua. Di antara sifat-sifat mulia dalam Islam ialah sifat kasih sayang kepada kanak-kanak dan suka menghormati orang tua. Ini hadis mengenai akhlak satu orang Islam. Wa an Maimunah bin Abi Syabib rahimahullah anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'ilun fa'atathu kasratan wa marra biha rajulun alaihi siyabun wa hay'atun fa'aq'adathu fa'akala faqila laha fi zalika faqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzilun nasa manazilahum. Daripada Maimun bin Abu Syabib rahimahullah, bahwasanya Aisyah telah dilintasi oleh seorang peminta. Lalu Aisyah memberikannya sekeping roti. Dan dilintasi pula oleh seorang lelaki yang berpakaian cantik. Lalu ia menyuruh lelaki itu duduk. Maka makanlah ia. Lalu Aisyah ditanya mengenai perlakuannya itu. Maka Aisyah menjawab, satu hari ada satu orang pengemis mai minta sedekah. Pas minta, Aisyah bagi. Bagi sekeping roti, bagi duit, bagi apa. Habis selesai. Ada waktu lain pula ada satu orang yang kira-kira dia ni orang yang macam mana? Berpakaian cantik, kemah, rapi. Lepas tu bila dia mai, Aisyah layan. Suruh duduk, suruh jamu makan. Makna layanan yang tak sama. Bila tak sama, kawan ni dia tanya Aisyah. Nasib baik dia tanya. Jangan dia tak berburuk sangka. Kalau tak tanya,
dia bawa cerita. Aisyah mengarut nampak. Nampak orang hak mai tu dia dah buang ke, dia layan lebih. Dia tanya Aisyah, pasal apa dua orang layan tak sama? Lalu Aisyah ditanya mengenai perlakuannya itu. Maka Aisyah menjawab, sabda Rasulullah SAW, kamu letakkanlah manusia di tempat yang sesuai dengan mereka. Layan tetap layan, tapi layanan tak sama. Kawan tadi duduk layan pesila dia tak kerti duduk pula. Dia nak main minta adakah ya. Kita layan pesila duduk nerai VIP depan dia ketak kepala. Jadi layan juga. Selesaikan masalah dia, bagi dia perlu tu. Orang yang kedua, pasal dia ni ada kedudukan. Mungkin dia ketua kaum, mungkin dia tok punglu, mungkin dia orang lebih. Makna kena layan lebih. Anzilun nasa manazilahum. Letakkanlah manusia di tempat yang sesuai dengan mereka. Dia kena bagi sesuai. Tak sesuai makna kita tak pandai layan lah. Mari Tok Guru. Kalau Tok Guru dalam kitab Syairus Salikin, kalau tak salah ingat saya, layan dia, suruh dia mengajar. Mari Qari, orang yang baca Quran sedap, layan dia, suruh jadi imam. Mari orang yang lapar, layan dia, suruh makan. Tok Guru suruh makan, tak kena dia, bukan seronok. Tapi kalau lepas mengajar, jamu lah. Hari ini janganlah jamu. Orang tu dia berimpun kat dia belakang. Dia Qari, dia Tok Guru, dia juga lapar, susah. Hak tu tengok keadaan pula. Waktu dan ketika. Jadi pernah disebut, saya terima cerita daripada Al-Fadhil Ustaz Ni'mat dulu. Syekh Najib Muti'i mai Malaysia. Bila mai Malaysia, orang Malaysia layan kira nak jamu makan lah. Likulli makanin makan. Bagi makan tu bahasa Arab tempat. Likulli makan, setiap tempat makan. Makan Melayu. Pi tahun tu makan, tahun ni makan. Derian kucing tidur, tahun ni derian telur boya. Kerja makan. Orang lagu tu dia kena tanya ilmu diskusi kitab apa, baru seronok. Lepas tu jamulah makan. Rawahu Abu Dawud, lakin qala Maimunun lam yudrik Aisyata. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال هو حديث صحيح. Ini perbincangan mustalah hadis. Kita baca juga pasal dia dalam kitab. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Tetapi ia berkata Maimun tidak pernah bertemu dengan Aisyah. Maimun ni dia riwayat an Aisyah, tapi dia tidak bertemu Aisyah. Makna dia ada buang satu perawi. Buang perawi ni namanya mursal. Hadis ini mursal. Dan Muslim menyebut di awal sahihnya sebagai ta'liq. Maka katanya, dan disebut daripada Aisyah. Bukan dia kata direct, daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya. Rasulullah SAW telah menyuruh kami meletakkan manusia sesuai pada tempatnya. Dan menyebut akan dia oleh Al-Hakim Abu Abdillah dalam kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis. Katanya hadis ini sahih. Imam Nawawi dia amanah tentang ilmu hadis. Dia bawa semua kata-kata Abu Daud, kata-kata siapa lagi Muslim tadi. Cuma rumusan di hujung, hadis ini adalah hadis sahih. Islam menyuruh umatnya supaya memuliakan sesama manusia. Islam menyuruh supaya umatnya meletakkan seseorang sesuai pada tempatnya. Islam mengajar umatnya supaya menjaga martabat dan taraf seseorang dalam semua keadaan. Kan taraf kita bukanlah
Bukan tak boleh. Orang yang hebat kita layan cara dia, hormat cara dia. Jangan sampai kita pula tak hormat, kira semua sama rata. Dah Islam dah bagi dah. Dia lebih kedudukan, kita rangi dia. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainatu bin Hisn fanazala ala ibni akhihi al-Hur ibni Qais wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra ashaba majlisi Umar wa musyawaratihi kahulan kanu aw syubbana. Baik, kita baca dekat tu dulu. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Uyainah bin Hisnin telah datang ke Madinah. Lalu ia berjumpa dengan anak saudaranya Al-Hur bin Qais. Seorang sahabat Nabi, nama dia Uyainah. Uyainah bin Hisnin. Dia duduk di luar kota Madinah. Dia bila mai Madinah, dia berjumpa dengan anak penakan dia. Anak penakan nama Hur bin Qais. Dia duduk di luar kota. Dia duduk perik contoh. Pak penakan ni, pak nak kepada Hur ni duduk di perik. Bila mai belah Al-Ustaz ni, singgahlah rumah anak penakan dia. Anak penakan nama Hur. Hur ni siapa dia? Dan beliau Al-Hur adalah daripada beberapa orang yang didampingi rapat oleh Umar radhiyallahu anhu. Hur ni dia adalah esko kepada Sayyidina Umar. Pak penakan dia duduk perik ni mai rumah dia. Mai rumah anak penakan yang jadi esko. Berhenti tentu. Dan anggota-anggota majlis Umar serta ahli-ahli mesyuaratnya adalah terdiri daripada ahli-ahli Quran, sama ada tua atau muda. Sayyidina Umar pula pilih yang jadi ahli mesyuarat dia ni, orang yang mahir dalam Quran. Sama ada dia tua atau muda. Bukan berdasarkan orang tua. Dia pilih berdasarkan kepada orang yang ada ilmu. Kadang-kadang tua saja. Nak buat orang tua pun tak boleh. Ubok tua tapi tak boleh buat jadi orang tua. Umar dah, dia ahli esko dia gabungan tua dan muda. Tapi tua yang ada ilmu Quran, muda pun yang ada ilmu Quran. Faqala Uyainah libni akhi, ya ibna akhi, laka wajhun inda hazal amir fasta'zil li alaih. Fasta'zana lahu fa'azina lahu Umar radhiyallahu anhu. Falamma dakhala qala hi ya ibn al-Khattab. Maka Uyainah berkata kepada anak saudaranya itu, wahai anak saudaraku, engkau adalah orang yang terkenal di sisi Amirul Mukminin Umar. Engkau mintalah kebenaran untuk aku masuk bertemu dengannya. Lalu Al-Hur memohon izin untuk Uyainah bertemu dengan Umar. Maka Umar radhiyallahu anhu membenarkan. Apabila Uyainah masuk, ia berkata, wahai Ibnul Khattab, demi Allah, engkau tidak pernah memberikan kepada kami satu pemberian pun. Jadi pak penakan, saya buat contoh di pak nak dia. Pak nak dia duk perik. Orang perik dululah, kasak gedegang. Lah orang perik pun lembut lah. Ni cerita dulu. Bila kasak dia duk mai perangai kasak dia lah. Dia mai rumah anak penakan dia, nama Hur. Hur hang ni kira rapat dengan Sayyidina Umar. Jadi bila rapat aku nak minta lah, hang tolong abang saya aku nak jumpa dengan dia. Nak buat temu janji bila pagi ke petang ke, bila lapang aku nak pergi berjumpa dengan dia. Hur pun abang lah. Amirul Mukminin, saya ada seorang pak penakan, pak nak saya nak jumpa dengan tuan. Umar kata sila. Biasa pak penakan ke tok penakan, siapa nak jumpa aku boleh. Sayyidina Umar dia tak ada apa, biasa.
Biasa ada sekali orang main cari dia, cari-cari tak jumpa, duk tahu mana khalifah. Tengok-tengok duk tidur kepala merlin tu. Wa pokok tamar. Pipi kawan tu lalu kata apa? Hakamta fa'adilta fanimta. Umar, kamu telah melaksanakan hukum, kamu telah berlaku adil. Sekarang kamu boleh tidur semau-maunya. Bila orang adil, tak ada siapa nak kacau apa. Ni cerita yang lain. Hari ni bila nak menakan berita ni, pak cik pak nak saya nak jumpa dengan tuan, Umar kata sila. Pas kata sila, Uyainah tadi pun masuk jumpa dengan Sayyidina Umar. Terus dia kata apa? Fa wallahi ma tu'tinal jazal wala tahkumu fina bil adl. Wahai Ibn al-Khattab, tu panggil, tak ada Datuk Tan Sri pada. Patutnya ya Amirul Mukminin. Tapi dak dia duk panggil style lama. Ini bukan ada adab. Kawan dah jadi ustaz dah. Panggillah ustaz. Ni panggil nama Cun. Dulu memang kita kawan ada Cun. Lah dia ustaz. Lah dia dapat Datuk dah. Panggillah Datuk, ni panggil depan dalam majlis. Luar majlis tak apalah. Ni dalam majlis kena panggil Datuk Ismail, jangan panggil luar tak apa, kita sembang biasa. Tu penghormatan. Dia kata Ibn al-Khattab, demi Allah, engkau tidak pernah memberikan kepada kami satu pemberian pun, dan engkau tidak menghukum dengan adil. Dia pipi, mudah faham, tepuk meja, jengkai muka. Umar, muhung. Abang masa kempen tu nak bagi adil lah, tak bagi, mana dah? Masa kempen pasal apa pula? Pasal besut nak ni selajak. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Ini cerita Sayyidina Umar. Demi Allah, engkau tak memberikan kepada kami satu pemberian, satu pun tak sampai. Ni kampung aku tak sampai apa pun. Engkau tidak menghukum dengan adil antara kami. Sedangkan orang dah masyhur, Sayyidina Umar ni orang adil. Semua sampai malam-malam tanggung gandum siripi rata lorong. Tak mana tak selesai. Tiba-tiba dia main jengkai muka, habaq lagu tu. Apabila Umar radhiyallahu anhu mendengar demikian, lalu ia marah hingga hampir-hampir hendak mengenakan sesuatu hukuman terhadapnya. Ya Umar manusia. Orang duk main jengkai muka. Yalah, dia pun sampai orang tua dia hayun. Dia Umar biasa, takkan nak jengkai kepala, nak muka tu kerja lama dia. Kerja lama dia kan. Dia duduk main perangat lagu tu. Saat lagi, tak buat lah, baru duduk saat lagi. Lalu berkata Al-Hur kepadanya. Lalu Al-Hur berkata kepadanya, yakni kepada Umar. Faqala lahu Al-Hur, ya Amiral Mu'minin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Lalu berkata Al-Hur kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, yang bermaksud terimalah apa yang mudah engkau lakukan. Terimalah apa yang mudah engkau lakukan. Dan suruhlah dengan perkara yang baik. Serta berpalinglah, yakni jangan hiraukan orang-orang yang jahil, yang degil dengan kejahilannya. Jadi bila tengok macam tu ni, Hur malulah. Rekomen bagi Pak Benakan berjumpa dengan Amirul Mukminin. Rupa-rupa Pak Benakan ni pun dia perangai wuduh. Duk mai perangai kampung lagi. Mai tak ada. Patutnya mula dengan salam. Salam masuk boleh masuk pejabat tu dengan kain pun sintin tinggi. Tepuk meja, jengkai muka. Umar muhung. Peruntukan kampung kami tak sampai. Cerita kata adil sangat. Muka Sayyidina Umar berubah. Bila berumah Hur ni orang tengah ni. Orang tengah ni nak buat macam mana? Ismalu, wak mai adik-beradik lagu ni.
Yang lepas-lepas adik-beradik dia okey, tapi hak ni macam mana seorang hari ni dia geram apa tau. Mungkin dia mengamuk di kampung dia kan dengan bini dia apa. Lalu Hur ni tegur Sayyidina Umar. Tegur pandang. Dia tak tegur, ni orang tua tak erti. Tegur Sayyidina Umar. Tegur macam mana? Wahai Amirul Mukminin, Allah Ta'ala turun ayat Quran kat Nabi. Mari kita dengar ayat tu apa yang Tuhan kata kat Nabi. Tuhan kata tu makna ada 3. Terimalah apa yang mudah engkau lakukan. Khuzil afwa. Ambillah yang mudah-mudah. Yang rumit-rumit nanti sat. Wa amur bil urfi. Yang kedua, suruhlah dengan perkara yang baik. Ini tanggungjawab Allah perintah kepada Nabi. Apa yang Allah perintah kepada Nabi, itu juga yang Allah perintah kepada umatnya. Dan yang ketiga, berpalinglah, yakni jangan berkisahlah orang yang jahil, yang degil dengan kejahilannya. Poin dia hak nombor 3 tu. Tu wa inna haza minal jahilin. Sesungguhnya Uyainah, pak menakan pandak saya ni, adalah daripada orang yang jahil. Tuhan kata orang jahil tu siapa kisah lah Umar. Ni pandak ni pun kira senerai orang jahil ke? Bila dengar lagu tu, wallahi ma jawazaha Umar radhiyallahu anhu hina talaha alaih wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala. Demi Allah, Umar radhiyallahu anhu tidak akan melanggar ayat tersebut ketika dibacakan kepada Sayyidina Umar. Dan berubah. Hak yang muka merah padam telinga duk mengedik apa tadi? Stop, berhenti. Sayyidina Umar pasien tu. Bila orang baca ayat Quran, dia tak akan langgar ketika dibacanya. Ia Umar adalah orang yang mematuhi segala apa yang terkandung dalam kitab Allah. Bila kata pandangan dia, sikap dia, watak dia sanggah dengan Quran, orang tegur dengan Quran, dia boleh terima. Sekali kes apa, saya tak ingat tepat. Kalau siapa ingat tepat tolong bantu saya. Kalau tak salah, kes mahar. Ada seorang tubuh mahar tinggi. Sayyidina Umar tak apa setuju, dia tetap mahar yang murah. Kawan tu baca ayat Quran, ya, kalau dia boleh bagi qintar, wak mai satu gerabak kereta api pun dia duit dah, hak dia tak curi apa, boleh. Sayyidina Umar kata betul dia. Aku silap. Betul perempuan ini. Dia orang kampung tapi dia hafal Quran. Apa betul lagu tu ya? Umar kata betul dia, saya silap. Mengaku salah tak apa, hebat. Bila mengaku kesalahan, dia tu jadi orang hebat. Tapi kalau nak betul juga, kita ni hak orang mengajak-mengajak macam mana ustaz apa ni, orang abang tak betul ustaz, dak ni ada pandangan lain. Pandangan tu dia reka ya. Ni ustaz ni pun dia banyak pandangan sangat. Ni dua qaul. Qaul ni. Lah kali semua dua qaul, kawan nak test dia. Allah Taala ni ada ke tak ada? Dua qaul juga. Nampak ustaz ni mengarut dah. Sampai Allah Ta'ala pun dua qaul ni. Jaga orang ingat dengan dua qaul sangat. Umar balik apa tadi? Bila tegur habaq ayat Quran, terus terima dia. Itu waqafan. Waqaf ni apa dia? Adalah Umar orang yang mematuhi waqafan. Elok sesuai kita bulan-bulan Ramadan ni, ambil Quran, baca satu ayat, lepas tu berhenti saat, cek tengok. Kalau tak boleh bahasa Arab, tengok terjemahan. Apa yang Tuhan minta daripada kita. Baca ayat ni apa yang Allah minta. Tu waqaf. Dia berhenti, dia semak, kemudian dia buat satu rumusan. Kalau dia betul, alhamdulillah. Kalau tak betul dengan ayat ni, perbetullah kehidupan dia. Islam menyuruh umatnya supaya menyesuaikan diri dalam semua keadaan. Islam melarang umatnya mengikut perasaan semasa menjatuhkan hukuman ke atas seseorang. Sayyidina Umar tadi kalau nak hukum satu marah, tu yang Al-Hur bagi teguran, dan teguran sangat membina kepada Sayyidina Umar. Islam mengajar umatnya supaya meletakkan martabat dan kedudukan seseorang pada tempatnya yang sesuai. Kan tadi Hur memang ahli Quran, sudah terbukti dia tegur dengan Quran, dan memang Sayyidina Umar lantik dia jadi ahli mesyuarat tepat pada masa dan ketika itu. Wa an Abi Sa'id Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala
laqad kuntu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghulaman fa kuntu ahfaza anhu fama yamna'uni minal qawli illa annaha huna rijalan hum asannu minni. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Sa'id Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu katanya, aku adalah seorang yang muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memang muda. Masa peperangan Uhud dia tak cukup umur lagi. Masa peperangan Uhud dia masih kanak-kanak. Minta nak pi perang. Minta izin kat Nabi nak pi perang. Nabi kata tak boleh. Kamu kecil. Kamu masih kecil. Dia dengan seorang lagi sahabat namanya Rafi'. Mula Rafi' adalah Rafi' bin Khadij. Rafi' yang mula minta. Bila minta Nabi kata kecil. Rafi' kata betul. Fizikal kecil tapi jiwa besar. Saya jiwa besar. Dan nak pergi perang. Nabi kata tak boleh. Dia punya kecil Nabi Rafi' ni, Rasulullah, saya ada kemahiran. Nabi kata, apa yang kamu mahir? Rafi' kata, saya mahir dalam bab panah. Panah memang saya khusus sungguh-sungguh. Saya berjaya, saya pandai. Habak dia punya pandai tu, saya nak pergi perang. Kita boleh pun tak apalah, saya tak ada apa. Bagi orang tua tu. Memang tua, apa kita bentuk dah lupa. Terus orang tua lagi. Mana ada orang tua dah kita paling tua. Lalu Nabi kata, okey dah kamu kata mahir dalam bab panah, sila. Dia pun panah. Yang pertama tepat. Yang kedua betul. Yang ketiga tak gelincang. Sampai 10 kali. Okey, memang hebat. Nabi kata kamu boleh hadir dalam peperangan ini, wahai Rafi'. Bila dengar ni periwayat ni Samurah pula dengar. Bila Samurah dengar, nak pi juga. Samurah bukan samurai, Samurah. Samurah dengar, dia pun nak pi juga. Dia minta izin kat Nabi. Nabi tu tak boleh, kecil. Dia kata kawan tadi boleh, Rafi' boleh, takkan dia tak boleh. Ngaji sekali umur sama. Ukuk mu lebih kurang inci sama ya. Dia walaupun sama tapi dia ada kemahiran. Nabi kata. Samurah kata saya pun ada kemahiran juga. Apa kemahiran yang ada pada kamu? Samurah kata saya dalam bab tomoy. Bukan tomoy Siam lah, tomoy Arab. Wrestling saya boleh. Nabi dia try yang kawan tadi. Pusingan pertama dia Johan. Pusingan kedua kawan dia kalah. Berapa pusing? Memang hebat. Bak kilah, bak apa semua pandai. Ni Samurah. Lalu Nabi izinkan dia boleh turut serta. Ramai lagi sahabat anak-anak yang minta. Nabi tak bagi. Baik. Dia kata apa? Aku adalah seorang yang muda di zaman Rasulullah SAW. Dan aku adalah orang yang lebih mudah mengingati hadis dari baginda. Ialah orang muda dengan orang tua. Sudah tentu orang muda ni dia punya kamera dia tangkap lebih. Bab mengaji, aku hafal. Bab hafal tu, bab faham mungkin orang tua faham. Bab ingatan orang muda lebih. Saya pengalaman saya. Hak duk ingat lah ni, hak hafal dulu. Hak yang kena ustaz pulas perut. Tiba hak tu duk ingat lah. Hak nak hafal lah, boleh ingat. InsyaAllah ingat. Tapi terkejut lupa tu. Yang kata dia lekat apa, lupa. Jangankan nak hafal nama pun lupa. Nama apa lah, jenis huruf tak keluar. Ni, huruf tak keluar siapa? Dia tak masuk. Yang huruf keluar ni kalau masuk. Kan kepala otak kita ada 3. Dia lekat tangan ni okey, tahan lama. Tangan ni tengah, dia kurang sikit. Kalau depan tak apa ingat. Boleh 3 hari lah. Dia lekat buat setui apa lupa gitu lah. Baik. Jadi dia kata dia ni kalau bab ingat insya-Allah. Oleh hal yang demikian, maka tidak menghalangkan aku dari bercakap mengenai sesuatu melainkan oleh kerana ada orang yang lebih tua daripada aku.
Aku tak maulah bercakap lagi, tak mau bercakap, tak mau ngajak, tak mau sampai lagi. Pasal apa? Bukan pasal aku tak reti sangat. Tapi pasal ada orang yang lebih tua. Dia hormati orang yang lebih tua daripada dia. Islam menyuruh umatnya supaya mendahulukan orang yang lebih tua umur dalam semua keadaan. Semua keadaan lah. Keadaan mengaji ke, mengajak ke, apa kita takzim bab makan bab apa, bagi orang yang lebih tua. Islam mengajar umatnya supaya menghormati orang yang lebih tua dan orang yang mempunyai kelebihan. Itu kita sebut dah, kelebihan ni boleh jadi berdasarkan ilmu, boleh jadi berdasarkan jawatan, boleh jadi berdasarkan umur. Tiga tu railah hak mana salah satu. Taraf kedudukan adalah diambil kira dalam Islam. Oleh itu ia hendaklah diletakkan pada tempatnya yang sesuai. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akrama syabun syaikhan li sinnih illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinnih, rawahu Tirmizi wa qala gharibun. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memuliakan seseorang pemuda akan orang tua kerana umurnya, melainkan Allah mentakdirkan baginya orang yang akan memuliakannya ketika ia tua. Tuan-tuan, buat baik tak rugi. Hari ini kita muliakan orang, kita hormatkan orang. Nanti satu hari kita tua, ada orang hormat kita. Dia sama dengan hadis birru aba'akum taburrukum abna'akum. Berbaktilah kamu kepada mak bapak kamu, nanti anak-anak kamu berbakti pada kamu. Dia putus step balik. Kalau kita hari itu membuat tak entang dengan orang tua, tunggulah satu hari anak kita pula dia buat lebih daripada kita buat kat orang tua kita. Dia tak entang juga. Islam menyuruh umatnya supaya menghormati serta memuliakan orang-orang tua. Orang yang memuliakan orang tua akan dimuliakan oleh Allah di masa tuanya. Cara hormati orang tua ni hantar pergi duduk di bidung. Itu bukan memuliakan. Itu dia semak perut orang tua dia boleh tiap banyak kan. Dia hantar pergi rumah orang tua bidung. Itu bukan menghormati tu. Itu makna dia menghina. Kalau memang tak ada waris apa, kita hantar ni, kita waris dia. Hantar pergi rumah tu, kita nak lepas tanggungjawab kita. Tunggu. Lepas tu kita pula nanti anak-anak kita hantar pergi duduk, bukan tak kat bidung, lepas hantar pergi pulau Jerjak tu. Lagi jauh. Islam mengajar umatnya supaya meletakkan seseorang itu sesuai pada tempatnya. Sapi mola tu apa? Walaupun mola tak tepat, nak monti tepat lah. Berapa minit? Berapa minit? Okay. Babu fi ziyarati ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'a'i minhum wa ziyaratil mawadhi'il fadilah. Bab menziarahi orang yang melakukan amal kebaikan. Tahu kata orang tu orang baik, pergi ziarah. Menghadiri majlis-majlis ilmu. Ahli ilmu, tak mana ada majlis ilmu, kena hadir. Berkawan serta mengeratkan hubungan kasih sayang dengan mereka. Tambah kita lagi lah, kita dah buat dah. Rakan sehati. Walaupun hati tiap-tiap orang ada, tapi semua bagi dari satu hati. Meminta ziarah serta doa daripada mereka. Kita semua pilih ziarah tempat saya dan tolong doa saya. Menziarahi tempat-tempat yang